Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tajuk dalam bidang adab, iaitu adab terhadap alam sekitar. Apa itu alam sekitar? Okey, kita tengok. Alam sekitar ialah semua sumber alam ciptaan Allah seperti sungai, lautan, tumbuh-tumbuhan, udara dan sebagainya. Okey, apa maksud alam sekitar? Apa itu alam sekitar? Alam sekitar ialah sumber alam ciptaan Allah. Semua sumber alam ciptaan Allah. Apa sumber alam ciptaan Allah? Sungai, lautan, tumbuh-tumbuhan, udara dan sebagainya. Sekarang kita akan tengok adab terhadap alam sekitar. Apa adab terhadap alam sekitar ni? Okey, kita tengok yang pertama, mengawal aktiviti pelepasan asap daripada kilang atau kenderaan yang mengandungi bahan kimia berbahaya. Apa bahan kimia berbahaya? Okey, contohnya bahan kimia berbahaya yang dilepaskan oleh kenderaan ialah karbon monoksida. Kalau kilang pun melepaskan gas yang berbahaya, kan? Okey, jadi macam mana cara untuk kawal pelepasan asap ni? Kita ke yang kena kawal? Okey, jadi Jabatan Alam Sekitar menggunakan satu alat yang dinamakan Alat Kawalan Pencemaran Udara. Okey, adab yang kedua ialah menguruskan aktiviti pembuangan sampah, sisa toksik dan pepejal secara sistematik dan terkawal. Secara sistematik dan terkawal. Macam mana? Untuk menguruskan aktiviti pembuangan sampah secara sistematik dan terkawal? Okey, kalau kita tengok kan, mesti akan ada hari di mana lori sampah akan mengutip sampah di kawasan perumahan kita, kan? Jadi, ini adalah salah satu alternatif daripada Jabatan Alam Sekitar untuk membantu menguruskan pembuangan sampah daripada kawasan perumahan secara sistematik dan berkala. Okey, dan adab yang ketiga, adab terhadap alam sekitar yang ketiga ialah mengawal aktiviti penebangan pokok supaya dilakukan secara terancang dan terkawal. Okey, jadi bumi kita akan kekal hijau bila penebangan pokok dilakukan secara terkawal. Bumi kita akan kekal hijau sebab tak ada pembalakan haram, kan? Jadi bila bumi kita kekal hijau, kita pun masih ada oksigen yang akan dihasilkan oleh pokok, kan? Pokok banyak, jadi banyaklah oksigen yang dapat dihasilkan. Okey, seterusnya kita akan tengok kepentingan adab terhadap alam sekitar. Kenapa pentingnya kita beradab terhadap alam sekitar ni? Sebab apa? Okey, kita tengok antara kepentingan mengamalkan adab terhadap alam sekitar. Yang pertama, dapat menikmati udara segar. Betul tak? Betul tak? Bila lori sampah ambil sampah secara berkala, maka tak adalah kan timbunan sampah, kan? Bila tak ada timbunan sampah, tak ada bau busuk, kan? Sampah bila timbun banyak-banyak akan bau busuk. Jadi bila sampah diambil secara berkala, maka bau busuk dapat dihindari. Udara yang kita hirup pun segar je, kan? Bersih, udara bersih. Bila udara bersih, kita dapat menghindari diri daripada penyakit, kan? Okey, yang kedua, kepentingan yang kedua, menjamin kesejahteraan dan juga kesihatan. Macam yang Ustazah bagi tahu tadi, kalau tumbuh-tumbuhan dijaga dengan baik, maka kadar oksigen yang dihasilkan adalah tinggi. Bila tumbuh-tumbuhan dijaga dengan baik, tak ada pembalakan haram, tak ada penebangan pokok secara haram, maka tumbuh-tumbuhan ni akan menghasilkan oksigen dengan lebih tinggi. Kan banyak pokok, kan? Ada pokok banyak-banyak, jadi oksigen pun dapat dihasilkan dengan lebih banyak.
lebih tinggi. Dan kita pun akan hidup dengan lebih selesa sebab bumi kita sentiasa sejuk dan tak panas. Bila ada pokok, banyak pokok, dia semacam ada pelindung, kan? Jadi dia akan rasa sejuk dan tak panas. Okey. Yang seterusnya, keseimbangan alam terpelihara. Kepentingan yang seterusnya, kepentingan alam terpelihara. Apa maksudnya? Okey. Bila tumbuh-tumbuhan dijaga, haiwan-haiwan pun ada habitat masing-masing, maka keseimbangan alam tu sendiri akan terpelihara. Jadi tak ada lagi bencana alam yang akan berlaku. Contohnya macam banjir kilat, tanah runtuh dan sebagainya. Okey. Yang keempat, kepentingan yang keempat, meningkatkan sumber pendapatan. Macam mana alam sekitar ni dapat meningkatkan sumber pendapatan? Okey, bila habitat flora dan fauna, habitat tumbuhan, habitat binatang dijaga dengan baik, maka ia akan meningkatkan lagi pendapatan dari segi pelancongan dan juga ekonomi. Jadi ia tak akan merugikan mana-mana pihak pun, kan? Okey, dan yang terakhir, kepentingan yang terakhir, habitat flora dan fauna kekal terpelihara. Bila kita sedar yang kita kena jaga alam sekitar, maka habitat haiwan dan juga tumbuhan akan terpelihara. Tak ada lagi yang akan terjejas. Contoh macam hutan kan tempat habitat haiwan, contohnya habitat tumbuh-tumbuhan. Jadi dia dapat dijaga dengan baik tanpa ada pencerobohan daripada manusia yang ingin mengaut keuntungan. Okey, yang seterusnya kita tengok. Okey, boleh bagi tahu tak apa lagi kepentingan mengamalkan adab terhadap alam sekitar? Selain yang Ustazah bagi ni, ada lagi tak kepentingan mengamalkan adab terhadap alam sekitar? Cuba senaraikan. Okey, seterusnya kita akan tengok akibat mengabaikan adab terhadap alam sekitar. Apa kesannya bila kita abaikan adab terhadap alam sekitar ni? Apa akibatnya? Okey. Kita tengok. Yang pertama, akibat mengabaikan adab terhadap alam sekitar. Yang pertama, ketidakstabilan alam. Apa maksud ketidakstabilan alam ni? Okey, contohnya, ia akan menyebabkan berlakunya tanah runtuh. Yang kedua, pencemaran udara. Contohnya, ia akan menyebabkan berlakunya jerebu, kan? Bila asap banyak, jadi ia boleh berlaku jerebu. Yang ketiga, pencemaran air. Contoh pencemaran air ialah bila sisa toksik dialirkan ke sungai, maka menyebabkan ikan, iaitu sumber makanan di dalam air, akan mati. Betul tak? Bila kita buang sisa toksik, bila ada yang buang sisa toksik ke dalam sungai, maka ikan-ikan dalam sungai tu akan mati. Sedangkan ikan-ikan tu adalah sumber makanan kepada kita, kan? Yang seterusnya berlaku hakisan tanah. Jadi akan berlakunya tanah runtuh dan sebagainya. Okey, seterusnya yang kelima, akibat mengabaikan adab terhadap alam sekitar, pendapatan penduduk terjejas. Sebab apa? Contohlah, ada penduduk yang menggunakan air sebagai sumber untuk mencari rezeki. Contoh macam nelayan. Nelayan tangkap ikan, tangkap udang dan sebagainya, kan? Jadi bila air ni tercemar, air berlaku pencemaran air, maka nelayan-nelayan ni tak dapat untuk menjadikan ikan, udang, ketam tu sebagai sumber pendapatan mereka. Jadi kesianlah, kan? Okey, dan yang terakhir, kesan yang terakhir,
akibat mengabaikan adat terhadap alam sekitar, kepupusan habitat dan juga hidupan. Habitat dan juga hidupan. Jadi haiwan-haiwan, binatang-binatang tak ada tempat tinggal sebab dah dimusnahkan. Bila kita tebang pokok, berlaku pembalakan haram, maka tempat tinggal haiwan-haiwan pun akan terjejas. Tak ada habitat haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan. Boleh faham? Jadi, Ustazah nak murid-murid senaraikan akibat mengabaikan adab terhadap alam sekitar yang lain selain daripada yang diberikan. Boleh? Ada banyak lagi akibat mengabaikan adab terhadap alam sekitar. Cuba senaraikan.